Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Reformasi. Ingin mengingatkan rakan-rakan bahawa semangat perjuangan adilisme reformasi harus kental dan tetap semarak di hati sanubari kita. Kita lalui zaman yang penuh cabaran dan getir. 20 September hari bagi kita, hari keramat kerana kita cetuskan lawangan reformasi. Maknanya menuntut perubahan sedaya upaya kita ke arah kebaikan. In uridu illal islah mastata'tu. Ini semangat yang kita terapkan dan ada yang menganggap bahawa ini harus pudar dengan kuasa. Tidak. Penekanan kita tentang tata kelola, bantar rasuah, membela nasib rakyat, memastikan bahawa negara kita terangkat sebagai negara hebat, itu adalah ledakan suara reformasi. Saya harap rakan-rakan reformis awal dan anak-anak muda dapat terus menjiwai semangat perubahan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dan kekal hidup sebagai negara yang bersatu dan memacu pertumbuhan menjadi negara yang maju, cemerlang di rantau kita. Saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada saudara Amiruddin Asy'ari, pengurusi perhubungan Selangor dan juga naib presiden yang menjadikan acara ini sebagai acara untuk mengingat, menyantuni dan menghargai pejuang-pejuang reformasi awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor, salam Malaysia dan Madani, salam reformasi untuk hadirin hadirat yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih saudari-saudara tuan pengerusi majlis yang saya raikan, para pimpinan-pimpinan dan pengerusi-pengerusi parti-parti di bawah gabungan Kerajaan Perpaduan, saudara Azli selaku Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Selangor, Datuk Wira Megat Zulkarnain bin Tan Sri Omardin, Pengerusi Barisan Nasional dan juga UMNO Negeri Selangor, saudara Eng Swilim, Esko Kerajaan Negeri, naib pengerusi Parti Democratic Action Party, rakan-rakan pimpinan di peringkat pusat dan peringkat negeri, Angkatan Muda Wanita, yang kita raikan para budayawan, aktivis, penggerak reformis ataupun reformasi awal yang kita raikan, semua yang dapat bersama-sama di auditorium pada hari ini. Malam ini bukan satu acara biasa. Malam ini bukan hanya kita melengkapkan satu kalender yang kita panggil sebagai Mesyuarat Agung Tahunan Cabang. InsyaAllah sebagaimana aturan daripada jemaah pimpinan parti di peringkat pusat, Keadilan Negeri Selangor akan melaksanakan mesyuarat-mesyuarat agung secara serentak pada Oktober 2023. Dan hari ini saya mengambil kesempatan itu untuk meraihkan semua wakil-wakil daripada seluruh cabang-cabang. Tetapi malam ini juga kita mengingat detik yang begitu bersejarah di dalam negara kita,
yang saya tandai pada 20 hari bulan September 2023 dengan sambutan yang kita panggil sebagai sambutan 25 tahun reformasi. Saudara-saudari, rakan-rakan seperjuangan yang saya kasih sekalian, kenapa kita tandakan pada detik 20 hari bulan September? Kita tak tandakan pada 2 hari bulan September 18, 15. Sebab sebentar tadi kita ditayangkan, kita dipaparkan detik bagaimana himpunan rakyat yang begitu besar dalam sejarah menurut pandangan Zunar, dan reformasi merupakan salah satu daripada peristiwa kedua terbesar dalam sejarah politik negara selepas kemerdekaan, yang telah mengubah parameter, mengubah pandangan, mengubah landscape dalam politik nasional, sehinggalah apa yang telah kita hadapi pada hari ini. Sebab itu pada hari ini kita bukan adakan majlis ini dengan sekadar mendengar retorik dan ucapan-ucapan pimpinan sahaja. Majlis ini turut diserikan dan dihadiri oleh rakan-rakan Datuk Disman, Saudara Syukri, pelukis-pelukis kita, Saudara Zunar. Sebentar tadi ada filem yang ditayangkan. Kerana reformasi bukan hanya lahir, bukan hanya kehadapan, bukan hanya wujud, bukan hanya dilaungkan oleh kita. Daripada sudut politik kepimpinan, siapa menjadi Perdana Menteri, siapa menjadi Menteri Besar, siapa jadi Wakil Rakyat. Tetapi juga reformasi merupakan satu titik perubahan, termasuk sebagai sebuah gerakan kebudayaan yang ada di dalam negara kita. Kalau kita memisahkan reformasi daripada sudut pandang hanya melihat Anwar jadi Perdana Menteri, siapa jadi Menteri Besar, siapa jadi Wakil Rakyat, siapa jadi Ahli Majlis, siapa jadi Ketua Kampung, kita tidak akan membawa naluri dan nada perubahan yang kita inginkan selama ini. Sebab itu pada hari ini, setelah tanggal 25 tahun, ada sesetengah pihak mudah-mudah mengatakan bahawa reformasi sudah mati, reformasi sudah dikuburkan, dengan sebab beberapa keputusan terkini daripada Kerajaan Perpaduan. Sebenarnya orang-orang ini sangat takut dengan reformasi. Orang-orang ini sangat bimbang dengan reformasi. Orang-orang ini tidak mahu reformasi terus berlaku. Tapi saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana titik perubahan yang berlaku di seluruh dunia, bagaimana pengalaman Eropah berdepan dengan suasana reformasi dan juga enlightenment, pencerahan, bagaimana perubahan yang dianjakkan oleh agamawan seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merebak seluruh dunia. Ayat yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, perubahan ke arah kebaikan itu akan terus mekar, makar, berkobar-kobar dalam hati dan rakyat Malaysia, dan akan tidak mati dan kekal di dalam negara kita. Sebab apa mereka mahu gerakan ini mati? Sebab mereka tahu gerakan inilah yang telah mengecapi perubahan demi perubahan di dalam negara kita. Perubahan itu bukan hanya ditandakan dengan kemenangan dalam pilihan raya, bukan hanya ditandakan dengan kejayaan kita bentuk kerajaan 2/3, 3/4. Bukan semuanya ditentukan oleh itu. Tapi ia ditentukan oleh apa? Dia ditentukan dengan kecekalan semangat saudara-saudari yang kekal daripada dulu sampai sekarang, tidak berhenti percaya bahawa perubahan perlu dan terus dilakukan. Inilah yang akan meneruskan kehidupan, bukan jatuh bangun kita dalam perjuangan politik, tapi semangat dan juga kepercayaan saudara. Sebab itu, walaupun kita bukan terus dinobat menjadi
juara dan kemenangan dan membentuk kerajaan semenjak daripada tahun 98 sampailah 2018, sampailah jatuh tumbang dengan tindakan khianat, sampailah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Mari kita lihat beberapa aspek yang begitu tegar apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim lancarkan perjuangan reformasi ini. Ya, sudah pasti kita merujuk kepada mata lebam beliau. Penganiayaan, keaiban, kezaliman yang ditimpa oleh beliau. Tak sekali kita dengar beliau merintih, menitik air mata kerana kezaliman dan keaiban yang ditimpa pada beliau. Tak sampailah terjerit-jerit, tarik balik, tak ada. Sikit. Allah. Saudara, ya itu contoh kepada batang tubuh itu. Tetapi yang paling besar dalam perjuangan ini yang kita panggil sebagai reformasi apa dia? Perubahan kepada sistem politik yang adil, perubahan dalam sistem tata kelola pentadbiran yang cekap dan beramanah, dan juga perubahan dalam kehidupan masyarakat dan komuniti yang bersatu padu, yang tidak dipisahkan oleh semangat perkauman ataupun perbedaan partisan yang kita panggil dengan semangat keinsanan. Itulah yang disambungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bila beliau luncurkan apa yang dipanggil sebagai gagasan Malaysia Madani. Bila kita sebut tentang ekonomi, ekonominya adalah ekonomi manusiawi. Jaga manusia, bukan bangunkan bangunan, bukan angkat pertumbuhan ekonomi sahaja, tetapi juga jaga rakyat supaya rakyat miskin terbela. Petani, nelayan, pemandu teksi terus mendapat perhatian. Dan itulah yang berlaku semenjak kita dapat sedikit ruang di negeri Selangor yang namanya merakyatkan ekonomi. Sekarang Iltizam Selangor Penyayang, sekarang semua akan cakap, tengoklah mereka miskin yang tertinggal, orang miskin yang susah, orang yang menderita. Siapa pun yang buat, ia dimulakan oleh Anwar Ibrahim, ia dimulakan oleh reformasi. Siapa pun yang berlaku, selagi ekonomi manusiawi tertegak di bumi Malaysia, reformasi tidak mati. Sebab itu kita dapat lihat, inilah yang berlaku bagaimana nilai insan dalam ekonomi itu diangkat dan ia menjadi satu anutan, kepercayaan. Kita tak pernah dengar sebelum ni ada kerajaan nak bagi cash. Kita tak pernah dengar ada kerajaan yang fikir nak bagi perlindungan kepada rakyat dia, program kesihatan. Kita buat di negeri Selangor sebagai contoh. Di peringkat pusat sekarang ini akan ada program kesihatan madani, dan saya percaya ini titik perubahan yang diraikan dan berlaku perjuangan dan sumbangan reformasi yang besar, tukar lanskap pandang ekonomi rakyat dan masyarakat, ekonomi yang manusiawi. Siapa pun buat kena ucap selut dan terima kasih dengan reformasi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua, bila kita sebutkan tentang politik, politik yang kita angkat adalah politik yang menjamin kebebasan dan suara demokrasi. Kerana apa yang ditentang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang dilawan oleh reformasi, ialah pengumpulan kuasa yang besar kepada mana-mana individu, kepada mana-mana watak, sehingga melanggar kepada sistem apa yang dipisahkan oleh sistem pemisahan kuasa dalam negara kita. Suara ahli-ahli parlimen tidak didengar. Suara ahli parlimen hanya jadi rubber stamp. Ia kembali kepada satu kuasa. Akhirnya juga ada pernah berlaku di tahun 80-an, berlaku rampasan terhadap sistem kehakiman negara. Didengar dengan beberapa pendedahan korek sebagai contoh, dan banyak perkara-perkara yang lain.
sampailah kepada media, kepada suara dan kebebasan suara. Dan hari ini bila berlaku pembebasan kepada beberapa orang atas sebab keputusan Peguam Negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus berdiri tegak walaupun dicemuh. Semalam cuba jawab. Bila kita jawab, kita sebut kamu lakukan benda yang sama, dia naik angin. Sedangkan realitinya bukan 1, 10 kes, 11 kes bebas semasa zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Masa tu tak tahu ada kerengga ke, ada semut ke, tak ada pula dia nak demo masa tu. Tetapi apa yang kita pertahankan? Kan yang kita pertahankan perpisahan kuasa di antara sistem eksekutif dengan legislatif dengan kehakiman. Apa prinsipnya? Datuk Seri kata kita tidak mahu melanggar dan mempengaruhi keputusan. Dan beliau tegas, ini adalah dalam sistem pemisahan kuasa yang berlaku biar sistem kehakiman decide. Dan ini ada dalam konstitusi. Peguam negara yang buat keputusan, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu semalam ada drama di Parlimen. Sebab apa? Sebab dia tahu ini kebenaran yang tidak boleh dinafikan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila sebut reformasi dalam politik, perubahan yang disebut, pengasingan kuasa, pengagihan kuasa, sistem demokrasi, kebebasan bersuara, tuan-tuan, dalam negara kita betul, ini bukan kita yang buat. Ini masa zaman Barisan Nasional buat. Zaman Pak Lah hapus akta mesin cetak. Tidak ada lagi permit kepada media-media untuk terbitkan. Ini semua adalah apa yang telah berjaya dicapai. Walaupun bukan kita duduk dalam pemerintahan, tetapi semangatnya, jiwanya, hatinya, nuraninya serta nadanya, itu adalah perjuangan reformasi yang kita nikmati bersama-sama dalam sistem demokrasi yang jauh lebih subur. Dan ini 25 tahun reformasi bersuara, saudara jeritkan, dan kita ubah landscape demokrasi yang ada di Malaysia kita ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hal ketiga yang ada dalam semangat reformasi adalah apa yang dipanggil kehidupan kita bermasyarakat. Pada ketika itu, keadilan baru muncul sebagai sebuah parti, membawa gagasan yang dipanggil sebagai gagasan parti pelbagai kaum. Bukan hanya parti pelbagai kaum, kita dianggap sebagai parti non-racial. Ada orang sebutkan begitu. Sebab apa? Sebab kita percaya kita perlu menggabungkan semangat permufakatan dan perpaduan rakyat dalam negara kita. Kita tak boleh dipisahkan dengan semangat kaum yang melulu. Kita tidak boleh dipisahkan dengan semangat antara agama dan parti yang melulu hingga mengabaikan yang lain. Dan inilah yang sebenarnya menjadi satu titik akhir yang perlu kita tempuhi bersama-sama. Sebab itu simbol ataupun lambang yang kita bawa pada hari ini adalah lambang-lambang yang kita nama sebagai pertarungan dan persaingan kebudayaan. Ini bukan soal adakah kamu bagi ekonomi adil, kamu agih bagi adil, jaga insan. Parti apa pun, saya percaya, Perikatan pun, itulah modal dia. Kita mulakan, dia ikut. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu copy paste selalu lebih kurang baik daripada original. Kita yang original, kita yakin, kita bangga, kita buat, kita lakukan. Demokrasi, hari ini dia nak berhimpun, hari ini dia kata parlimen sudah mati, masih dia jadi kerajaan, dia tutup parlimen, dia lupa. Tak apa, teruskanlah. Ikutlah sistem ini. Kita yang mulakan, kita yang bawa, dan ia menjadi satu sistem yang dipersetujui semua. Tapi ada satu perkara yang timbul, kita masih lagi belum lepasi hala tuju ini. Kita belum lagi dapat keyakinan ini bersama-sama. Kenapa?
kerana ada satu semangat yang mudah dibakar. Ini bukan erti saya orang Melayu, saya anti Melayu, tidak, tak pernah pun. Kalau kita tengok dasar negeri Selangor, tak pernah pun kita bantai orang Melayu, kita perleka orang Melayu, tak pernah. Dasar kita sentiasa jaga Islam, jaga Melayu, tak pernah. Tunjukkan satu apa yang kita buat, langgar, larang orang Melayu, jatuhkan ke daripada itu, tak pernah. Tetapi apa yang kita nak tunjukkan, kita tidak hilang semangat Melayu dan jati diri Melayu dan kekuatan Melayu dengan buat baik dan jaga orang Melayu, orang Cina, orang India, bagi keadilan kepada semua, kerana kita Melayu yang yakin. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Keyakinan kita dengan apa? Kerana kita yakin ada konstitusi yang pelindung kita. Kita bukan buat konon nak bela Melayu, yang dibangkitkan apa? Ketakutan. Inilah yang berlaku, ketakutan. Takut jangan undi PH, jangan undi BN, orang pakai skirt. Jangan undi bati merah, nanti tak ada azan. Diulang-ulang dengan ketakutan-ketakutan ini. Bagaimana kita nak jadi sebuah bangsa yang besar kalau kita dibangunkan dengan rasa takut dan tanpa keyakinan? Saya yakin reformasi yang kita bangunkan ini akan hidupkan Melayu yang berkeyakinan, Melayu yang hebat, dengan ilmu pengetahuan, dengan kecekalan dan iman di dada, bukan ketakutan bagaimana permainan politik-politik Perikatan Nasional yang menyesatkan. Saya kadang-kadang rasa geram sebab yang disemai ini kepada anak muda. Saya bukan kata anak muda ni dia tidak bijak, tapi termakan dengan propaganda yang tak benar. Ni sekarang 3R. Dia kata kami bantah 3R ni. Apa 3R? Masa dia sentuh royalty, dia sentuh sistem kehormatan kita kepada sistem raja berperlembagaan, langsung dia tak rasa bersalah. Langsung dengan biadab. Negeri Selangor, di Terengganu, langgar macam tu saja. Sebab itu saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, lawan-lawan kita yang sangat berkeyakinan, ketika pilihan raya negeri yang lepas, mereka bukan saja berkeyakinan, saya dengar dah susun dah siapa nak kerja dekat sini, siapa nak kerja kat sana, dengan yakin. Sebab dia percaya apa? Dia percaya dengan elemen pecah belah kaum, dengan elemen ketakutan, dengan membakar sentimen agama yang sempit, mereka boleh kuasai negeri. Saya ucap terima kasih pasukan reformis kita yang berparti, yang tak berjawatan, pertahan negeri kita, maruah kita, untuk kita terus mendapat mandat yang signifikan dan besar untuk kita pertahankan penggal di negeri Selangor di bawah pentadbiran rakan-rakan kerajaan perpaduan. Sebab itu pada hari ini bila kita sebut tentang perpaduan ini tak pernah sama sekali tertanggal daripada perjuangan kita. Sebab itu, ya, kita ada beza dengan kawan-kawan daripada Barisan Nasional selama beberapa perkara. Kita bangkitkan, kita sebutkan dengan jelas apa perbezaan. Tetapi sekarang kita kena berdepan dengan rintangan dan cabaran. Cabaran apa? Cabaran selepas pandemik. Kita perlu pulihkan ekonomi, kita perlu muafakat sama-sama, kita perlu bentuk kerajaan yang stabil. Bukan jadi manuver politik, bukan menjadi katak-katak politik, bukan nak tentukan siapa yang jadi kerajaan itu yang benar, tidak. Tetapi kita nak pastikan kita buat bersama-sama. Yang tak nak duduk tepi, kita nak berpadu sama-sama, kita nak pulihkan negara, kita nak selamatkan negara kita bersama-sama. Dan sebab itulah kita tubuhkan sebuah kerajaan perpaduan yang kumpulkan 18 parti gabungan yang paling besar semenjak daripada tahun 2008 bentuk kerajaan di dalam kerajaan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, malam ini
bukanlah satu malam untuk hanya kita imbau sejarah. Bukanlah satu malam ataupun satu acara untuk hanya kita mengingat masa lampau, menjadi orang yang romantisisme terhadap apa yang berlaku pada masa lepas. Ya, kita kenang sahabat-sahabat kita yang pergi, kita kenang pengalaman-pengalaman kita yang lepas, sama ada di pilihan raya atau di jalan raya, sama ada di dalam protes, di dalam puisi, di dalam lagu dan juga perkara-perkara. Tapi malam ini juga saya yakin kita perlu merangka dan membina rangka dan pelan-pelan hari depan. Membina rangka dan pelan hari depan ini berarti apa? Kita kena ingat balik apakah asas kita, apakah perjuangan kita. Perjuangan ini sudah pasti satu jalan yang panjang. Kita hadapi pasang surut. Pernah tinggal hanya satu kerusi, pernah tinggal di momok dan dihina, bangkit balik, hampir menang, telah menang, jatuh kerajaan, jadi bentuk kerajaan. Saudara, pasang surut perjuangan ini lumrah dan juga biasa dalam perjuangan. Namun begitu, apa yang penting pada malam ini untuk kita ingat dan pasakkan, bahawa reformasi bukan soal posisi sahaja. Reformasi bukan hanya satu individu, dua kelompok, parti sahaja. Reformasi ialah satu perjuangan yang panjang yang harus kita teruskan, kerana kita diminta untuk sentiasa memperbetulkan, melakukan pembaikan, melakukan perubahan. Dan inilah yang terkandung di dalam Al-Quran. Bila Allah kata kemuliaan, kedudukan, kuasa, itu kuasa milik Allah, dia akan dibagi kepada mereka yang nak diberi. Kemuliaan kepada mereka yang nak diberi, kehinaan kepada mereka yang akan diberi. Tetapi ada pandangan mengatakan, kalau kita sentiasa memperbaiki kesilapan-kesilapan, kita sentiasa memperbetulkan lompong-lompong dan kekurangan ke arah kebaikan yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, insya-Allah kita akan sentiasa diberikan nikmat, peluang dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pentadbiran pemerintahan ataupun kemuliaan. Justru insya-Allah pada hari ini kita bukan hanya ingat apa batu bangun kita, bagaimana kita hampir jadi kerajaan, bagaimana Anwar hampir jadi Perdana Menteri, tiba-tiba jadi Perdana Menteri selepas PRU ke-15, selepas Sheraton Move. Tapi yang paling pentingnya apa? Yang paling pentingnya bahawa selagi mana kita terus berada dalam landasan ini dan juga sentiasa membawa lonjakan-lonjakan sini, mengubah dan juga membawa citra dan juga perubahan yang kita mahukan, insya-Allah ia bukan satu benda yang berakhir. Sebaliknya ia satu proses yang berpanjang. Marilah sama-sama di 25 tahun sambutan reformasi ini, di saat saya rasmikan cabang Angkatan Muda Wanita pada malam ini untuk kita bermesyuarat, mari kita sama-sama tanamkan keyakinan. Untuk apa? Untuk terus berjuang, untuk terus bekerja. Pastikan reformasi terus hidup. Hidup menjalar. Bukan hanya 10 tahun lagi, tetapi 100 tahun lagi ke hadapan. Dan kita sediakan bekas ini bersama-sama. Dengan tangan yang kita julang, dengan kita sebut reformasi. 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 Suara ini tidak akan terhenti di Petaling Jaya. Dia tidak akan berhenti di Sabak Bernam. Dia tidak habis di Sepang. Dia akan terus menjalar seluruh Malaysia. Dia akan membawa perubahan seluruh Malaysia dan terus membawa kebaikan kepada negara kita. Angkat negara kita, angkat bangsa kita, jadikan kita kuat, jadikan negara kita kuat. 100 tahun lagi reformasi tidak akan mati. Saya rasmikan mesyuarat agung tahunan cabang seluruh Selangor, Angkatan Muda, Wanita, raikan reformasi dan reformis malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.